Kita akan mendaki dan cuba mencari batu bergambar, satu artifak yang sangat penting. Terdapat 1,5 juta tan dahi besi. Bola cahaya jatuh daripada langit. Industri besi di Sungai Jaung ini yang terbesar. Ini merupakan batu nisan seorang pemimpin atau raja. Di sini juga terdapat batu-batu nisan yang tua. Di sebelah kiri saya ialah Sungai Sarawak Kanan. Pada episod lepas, Sanip telah menjejaki tinggalan makam dan perkuburan lama di sekitar Santubong serta tapak pembuatan pasu Melayu di Tanjung Kubur untuk mengesan tinggalan sejarah yang menggambarkan latar kehidupan masyarakat awal di negeri Santubong. Pada episod kali ini, Sanip meneruskan pencarian bukti tinggalan industri besi di kawasan Sungai Jaung yang dipercayai merupakan salah satu lokasi utama industri besi di negeri Santubong pada suatu masa dahulu. Salah sebuah lagi tapak arkeologi di kawasan Kuala Santubong ialah Sungai Jaung. Pada masa dahulu merupakan pusat industri besi terbesar di negeri Santubong. Sehingga kini, saki-baki tahi besi masih kelihatan sebagai sebuah bukit kecil atau dalam bahasa Sarawaknya sebagai munggu. Dalam pada itu juga, di Sungai Jaung ini terdapat sebuah bongkah batu. Orang-orang Melayu di sekitar Santubong menamakan batu ini sebagai batu gambar. Batu ini masih terdapat di Sungai Jaung dan boleh dilawati dengan mudah daripada Bandaraya Kuching. Ikutilah pengembaraan saya ke tapak arkeologi yang sangat bersejarah dan sangat penting dalam rangka sejarah negeri Santubong. Sanip meneruskan lagi pengembaraan ke lokasi seterusnya di kawasan Sungai Jaung yang dikatakan mempunyai banyak tinggalan industri besi. Di Sungai Jaung pada masa dahulu merupakan pusat industri besi terbesar di negeri Santubong. Saya sekarang berada di Kuala Sungai Jaung. Kita akan pergi ke hulu Sungai Jaung untuk melihat tapak bersejarah lagi, khususnya batu bergambar yang sangat tua. Saya sekarang telah tiba di pangkalan Sungai Jaung daripada Kuala Santubong. Kita akan pertama melihat batu bergambar yang ikonik dalam sejarah Sarawak, dan kemudian kita akan cuba mencari peninggalan-peninggalan lama di sini. Sekarang saya menuju ke batu bergambar, satu artifak yang sangat penting dalam sejarah negeri Santubong dan sejarah negeri Sarawak. Batu gambar ini adalah ikonik. Penduduk-penduduk mengenali batu ini sebagai batu gambar. Dan begitu juga pengkaji-pengkaji dari
universiti. Jadi batu ini telah diukir oleh penduduk Melayu negeri Santubong yang menunjukkan bahawa kepercayaan mereka sebelum Hinduisme itu, sebelum masuknya Islam, menganut kepercayaan mereka sendiri, iaitu menyembah sesuatu di atas Munggu, Sungai Jaung. Kebolehan mereka mengukir ini menunjukkan peningkatan dari segi tamadun. Di samping itu, mereka kemudian mengukir juga bongkah-bongkah batu yang terdapat berdekatan di sini. Menurut catatan sejarah awal, batu bergambar ini telah ditemui oleh penduduk Melayu pada sekitar akhir abad ke-19. Meninjau di sekitar Sungai Jaung, Sanip mengenal pasti lebih banyak batu bergambar yang dipercayai telah diukir oleh penduduk awal di negeri Santubong. Ini merupakan sebuah lagi bongkah batu yang telah diukir oleh penduduk pada masa itu. Sezaman dengan batu gambar tadi. Di sini ukiran atau torehan yang ada pada batu ini tidaklah begitu hebat seperti batu gambar, tapi masih kelihatan di sini seperti torehan manusia kuno. Pelbagai teori dan tafsiran telah dikemukakan pelbagai pihak bagi memberi gambaran tentang batu bergambar ini. Namun apa yang penting, kewujudan batu bergambar ini menunjukkan negeri Santubong bukan sahaja wujud industri besi, malah masyarakat pada zaman itu mempunyai kebolehan mengukir dan dikatakan mempunyai kepercayaan keagamaan. Selepas meneliti beberapa batu bergambar di sekitar Sungai Jaung, Sanip meneroka kawasan Munggu untuk mencari bukti tinggalan sisa tahi besi sekaligus membuktikan kesahihan penemuan yang telah diperolehi dalam kajian arkeologi oleh Tom Harrison dan pihak Muzium Sarawak. Saya sekarang berada di kaki Munggu, Sungai Jaung. Mengikut kajian Tom Harrison, selama beberapa tahun di sini membuat galian arkeologi, beliau berpendapat bahawa di sini terdapat 500,000 tan tahi besi. Wujudnya jumpaan 500,000 tan tahi besi di Sungai Jaung. Ianya dikenal pasti pertama kali oleh Tom Harrison yang telah menjalankan penyelidikan arkeologi di Sungai Jaung pada tahun 1947, disusuli kajian lanjutan pada 1952 dan berakhir pada tahun 1966 dengan bantuan penduduk Melayu dari Kampung Santubong. Ini menunjukkan betapa besarnya industri besi di zaman negeri Santubong. Kita akan mendaki Munggu ini dan cuba mencari peninggalan industri besi tersebut. Di sini kita mendapatkan serpihan-serpihan tahi besi berdekatan dengan puncak Munggu Sungai Jaung tadi. Dapati di sepanjang lereng ni berhampiran dengan batu gambar tadi di bawah Munggu Sungai Jaung.
terdapat banyak air besi. Ini juga dijadikan bukti menunjukkan industri besi di Sungai Jawung ini yang terbesar di zaman negeri Sentubong. Industri besi Sentubong menjadi mercu tanda kemajuan pesat yang dialami negeri Sentubong. Kekayaan sumber besi di Sentubong membolehkan negeri itu mewujudkan hubungan perdagangan dengan tamadun luar. Kegunaan besi sangat diperlukan dalam menghasilkan senjata perang seperti keris, pedang, mata lembing, parang dan meriam beserta peluru. Catatan lapangan tapak cari gali arkeologi pertama menggambarkan kilang-kilang besi telah didirikan di sepanjang tebing Sungai Jawung. Kilang-kilang besi ini berbentuk linear furnace atau rectangle furnace. Kawasan Paya bergambut hutan apung dan nibong sebagai sumber bahan bakar utama, iaitu kayu bakar dari hutan bakau yang menghasilkan buangnya adalah arang kayu. Kaedah peleburan besi sama dengan teknologi yang telah dicipta oleh manusia sejak pada abad pertama lagi. Penemuan artifak hanyalah tinggalan besi dan sumber diperoleh biji besi belum dijumpai, terutamanya lombong galian biji besi. Terdapat persoalan, dari manakah sumber asal biji besi ini? Adakah ia berasal dari batu bintang yang juga dikenali sebagai batu meteor yang pernah menjadi legenda batu jatuh dari langit di Pulau Borneo, seperti cerita batu bintang langit yang mengundang pencarian mengikut babat kitab Jawa? Berkemungkinan juga sumber biji besi ini ialah dari batu bintang atau tahi bintang jatuh daripada langit. Mengikut sumber Jawa, pada masa dahulu terdapat sebuah bola cahaya jatuh daripada langit di arah utara Pulau Jawa. Dan besar kemungkinan batu bintang ini telah mula turun daripada Tanjung Datu hinggalah ke Sentubong kerana terdapat serpihan-serpihan batu bintang atau tahi besi ini di Tanjung Datu sendiri, di Teluk Serabang, di Sematan, Sampadi, di Terumbul, sehinggalah akhirnya di Kuala Sentubong, khususnya di Sungai Jawung. Mengikut sumber Jawa ini, kemudian tempat ini dikenali sebagai Bintang Puri atau Bandar Bintang. Satu lagi bukti kewujudan industri besi ialah terdapatnya peninggalan nama yang boleh kita namakan sebagai tukul batu atau hammer stone. Tukul batu ini adalah untuk menumbuk biji besi supaya menjadi serbuk untuk dileburkan dan dijadikan barangan seperti pedang, keris dan sebagainya. Apakah yang menyebabkan industri besi yang suatu masa dahulu sangat besar dan aktif boleh terhenti dan ditinggalkan? Bagi menjawab persoalan ini, Sanip meneruskan pencarian mengikuti jejak-jejak rentetan sejarah perkembangan negeri Sentubong yang telah berpindah ke lidah tanah. Selepas ini, pengembaraan Sanip akan diteruskan ke kawasan lidah tanah di hulu Sungai Sarawak untuk menjejaki dan meneliti perjalanan sejarah, perkembangan dan perpindahan kerajaan negeri Sentubong dari Sentubong ke pusat pemerintahan baru di lidah tanah. Sanip meneruskan pencarian mengikuti jejak-jejak rentetan sejarah perkembangan negeri Sentubong yang telah berpindah ke lidah tanah.
Sanip menaiki perahu dari Kuala Santubong sehingga ke hulu Sungai Sarawak di lidah tanah. Pada awal abad ke-13, Kerajaan Santubong telah memindahkan ibu kota pemerintahannya ke lidah tanah, ekoran kemakmuran dan pertambahan penempatan orang Melayu di kawasan hulu Sungai Sarawak. Setelah tiba di hulu Sungai Sarawak, Sanip memasuki anak Sungai Serak yang merupakan asal-usul nama negeri Sarawak. Saya sekarang berada di muara Sungai Serak, di hulu Sungai Sarawak kiri. Nama Sungai Serak ini kemudian menjadi nama Sarawak sehingga kini. Apabila negeri Santubong berpindah daripada Kuala Santubong ke lidah tanah, mereka telah menggunakan nama negeri Sarawak sempena dengan Sungai Serak ini. Pada ketika itu terdapat biji serak di hulu Sungai Sarawak ini. Jadi sempena dengan biji serak itu juga dijadikan nama Sungai Serak dan kemudian menjadi negeri Sarawak. Dikatakan nama lidah tanah berasal dari tanah di mana hujung tanjungnya menyerupai bentuk lidah. Lidah tanah terbentuk dari pecahan cabang Sungai Sarawak, iaitu Sungai Sarawak kiri dan kanan. Tanjung di antara dua sungai ini menggambarkan betapa strategiknya bagi Raja Negeri Sarawak di lidah tanah mengawal lalu lintas perdagangan hasil hutan dan logam dari kawasan pedalaman. Hulu Sungai Sarawak mempunyai banyak sumber galian bumi yang berharga sehingga menarik minat untuk dikuasai kerana menguntungkan sehingga menjadi komoditi utama perdagangan. Jumlah penempatan yang bertambah di hulu Sungai Sarawak memerlukan peraturan yang harus dikenakan agar dapat menjamin keamanan di Sarawak. Mereka yang melalui sungai ini haruslah mematuhi peraturan dan undang-undang di sungai seperti yang tercatat dalam peraturan hukum segala datuk-datuk. Catatan sejarah menunjukkan bahawa Datuk Patinggi pertama yang memerintah lidah tanah adalah Datuk Patinggi Abang Katam, seperti yang tersurat dalam baris rangkap syair yang berbunyi, Abang Katam dijadikan Patinggi Nin Tuan Abang Ali digelar Temenggung Pahlawan. Inilah asal Menteri Nin Tuan, masih sekarang anak cucunya. Datuk Katam beranak Datuk Kayam di lidah tanah tempatnya diam. Inilah asal permulaan diam di Mungguk Pancur, rumahnya Kayam. Selepas melalui perjalanan panjang melalui laluan sungai, Sanip menuju ke kawasan pemukiman masyarakat untuk menjejaki artifak lama bagi mengukuhkan fakta kewujudan sebuah pusat pemerintahan di lidah tanah pada suatu masa dahulu, sekaligus menjelaskan perkaitan negeri Santubong dan negeri Sarawak. Sekarang saya dah sampai di lidah tanah dengan menggunakan perahu daripada ibu kota negeri Santubong di Batu Buaya melalui Kuching ke Sungai Sarawak kanan. Menjelang tahun 1300 sebelum Masihi, negeri Santubong telah memindahkan ibu kotanya di lidah tanah. Ini terbukti mengikut Kitab Jawa Negara Kartagama yang bertarikh 1368 telah menyebut bahawa negeri ini bernama Sawaku, iaitu daripada nama Sarawak. Dengan yang demikian, negeri Santubong apabila pindah ke lidah tanah telah dikenali dan menukar nama negerinya sebagai negeri Sarawak, sempena dengan nama Sungai Serak, kerana di sini terdapat biji serak dan biji-biji lain yang menjadi ekonomi negeri Santubong yang baharu. Di ibu kota negeri Santubong, di Batu Buaya, biji yang utama di sana ialah besi. Tetapi menjelang tahun 1300, hasil daripada besi telah menurun dan mereka telah pindah ke sini untuk membina semula ekonomi mereka dengan biji-biji baru seperti serak
dan juga emas. Catatan sejarah telah membuktikan bahawa hulu Sungai Sarawak memiliki tanah yang subur beserta sumber galian bumi yang berharga seperti emas. Di kawasan penempatan lidah tanah, Sanip memulakan pencarian bukti sejarah masyarakat awal di lidah tanah yang dikatakan mempunyai sejarah yang berkesinambungan daripada masyarakat yang telah berhijrah dari negeri Santubong. Sanip mencari kawasan perkuburan lama dan makam bernisan kuno yang dipercayai merupakan makam seorang pembesar atau raja di lidah tanah pada suatu masa dahulu. Pemindahan pusat pemerintahan negeri Santubong ke lidah tanah telah mewujudkan beberapa penempatan awal di sepanjang pesisir Sungai Sarawak sehingga ke hulu. Sanip memasuki kawasan terpencil yang menempatkan banyak kuburan lama masyarakat awal di lidah tanah. Penemuan makam Patinggi di lidah tanah merupakan petunjuk penting. Makam yang bernisan batu besar ini seolah-olah menggambarkan besarnya dan tingginya status pemilik makam ini. Penduduk Melayu di lidah tanah yakin dan percaya pemiliknya merupakan Patinggi di lidah tanah. Ini merupakan batu nisan yang terbesar di sini, di antara mungkin ratusan batu nisan yang banyak di lidah tanah. Dan berkemungkinan ini merupakan batu nisan seorang pemimpin atau raja. Ini juga menunjukkan bahawa mereka di lidah tanah telah memeluk agama Islam. Di sini kebanyakannya adalah batu nisan Islam, menunjukkan satu perubahan dalam jangka masa yang lama. Sudah berlaku perubahan dari segi kepercayaan penduduk-penduduk di negeri Santubong dan juga yang telah berpindah ke negeri Sarawak. Saya di sini cuba membaca inskripsi di batu nisan dengan teknik tekapan tanpa merosakkan batu nisan. Kaedah ini sering digunakan terhadap jumpaan prasasti, batu bersurat dan makam lama. Sejarawan akan membaca lakaran yang terhasil dari catatan yang terukir dan tertulis tanpa merosakkan fizikal artifak jumpaan sekaligus memelihara dari kemusnahan. Kita nampak sedikit tulisan inskripsi Jawi di sini. Di sebelah sini terdapat inskripsi La ilaha illallah di tepi ini. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanapun kita akan membuat kajian lanjut. Tapi yang penting bahawa negeri Santubong telah memindahkan ibu kotanya di Batu Buaya di Kuala Santubong ke lidah tanah di hulu Sungai Sarawak dan menukar nama negeri sebagai negeri Sarawak. Jumpaan makam lama menjadi bukti nyata yang kukuh bahawa pada suatu ketika dahulu pernah dibuat penempatan awal orang Melayu setelah perpindahan kerajaan negeri Santubong. Penemuan sisa tinggalan kerajaan negeri Santubong membawa kita mengimbau sejarah awal asal-usul negeri Sarawak.
segala penemuan arkeologi mengukuhkan catatan sejarah yang menyatakan kewujudan negeri Sentubong yang merupakan sebuah negeri yang bertamadun dan maju pada zamannya. Zaman kegemilangan dan era pemerintahan Sentubong dilihat beralih pusat pemerintahan, namun tidak dinafikan ianya seolah-olah masa pengakhiran bagi kerajaan negeri Melayu Sentubong. Ikutilah kesinambungan pengembaraan Sani pada episod seterusnya untuk meniti rentetan sejarah negeri Sentubong di lokasi bersejarah yang lain yang menjadi saksi kepada perkembangan negeri Sentubong dalam mencari negeri yang hilang di Sarawak.